Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen only. Menarik. Dan next adalah itu untuk Euro USD ya. Euro USD kita cek peluang untuk buy kalau berada di bawah sini. Di kawasan support sini. Sebab trend dia masih lagi menaik dan pada minggu ni kita memang plan untuk buy Euro USD. Next adalah cerita mengenai Euro JPY. Euro JPY kita cek peluang untuk buy juga. Tapi kita kena cari kat mana kawasan yang menarik untuk kita buy. So kat sinilah kita tunggu the price melakukan correction sampai area sini baru kita tertarik untuk peluang buy. Okay. Next GBP USD. GBP USD pun sama juga. Dia dalam keadaan yang ke atas tapi kita nak tunggu 3 wave punya correction. Dan level yang kita suka adalah di kawasan sini. Kalau price turun di sekitar sini, kita lihat ada tak potential kita tarik Fibo nanti dan kita lihat adakah ada tak potential untuk kita cari peluang buy di kawasan situ. Okey, dan next adalah GBP JPY. GBP JPY apa yang saya nampak untuk setakat ni adalah ni pattern triangle punya pattern 1 2 3 4 dan juga satu lagi 5. Okey, selepas membuat triangle, kita tunggu dia melakukan kejatuhan sehingga satu level dan kita akan cari peluang untuk long di sekitar sini. Okey. Ni saya tunggu bentuk ni lah. Triangle. Alright. Triangle macam mana? Macam ni. Ni makinkan. Ni makinkan. Okey, tunggulah sampai ke atas ni, kemungkinan dia melakukan kejatuhan sampai ke area sini baru kita peluang untuk buy. Ni minggu ke-5 trade idea minggu 5. Okey, dan kita tambah lagi 4 currency ataupun 4 pair yang kita rasa nak buat pada minggu ni. Kita dah ada tu GBP CAD. Okey, jom kita lihat GBP CAD. Kita masukkan GBP CAD satu. GBP. Okey, GBP CAD kita cek peluang untuk buy. Dan kita ada tak area baru breakout baru breakout resistance yang terdekat untuk semasa. Okey, baru dia breakout yang itu dan next resistance di atas sini dan di sekitar sini dan support yang ada di bawah dan juga bawah sekali sini. Okey, dan kita lihat ada tak pattern-pattern yang menarik untuk kita jeling-jeling. Setakat ni tiada dan contohnya inilah correction pattern yang kita ambil. Okey, correction pattern mana? Contoh macam ni A, B, C. Ni. 1, 2. Atas pun boleh, dekat sini pun boleh. So kita ambil je lah kat sini sekarang punya harga. Dan satu lagi adalah ke bawah. Okey, dan kita lihat kena tak dengan kita punya Fibo. Kita tarik Fibo. Okey, so area yang kita ada adalah sekitar sini yang kita nampak menarik. Kita cek peluang buy So sekitar sini kita punya support dan kita tarik sampai ke atas sini. Okay, stop loss mungkin kita letak bawah sini. Untuk GBP CAD, kalau contohnya formation ni lah yang berlaku, kita tengok lah. Kalau di atas sikit, cantik lah atas tu. Setakat ni kalau tu kita nampak macam flat punya formation. So kita tunggu. Dia melakukan kejatuhan dulu dan baru kita cari peluang. Okey, tu GBP CAD. Next apa dia? Euro USD dah, Euro JPY dah, Euro CAD. Okey, Euro CAD. Kita tengok Euro CAD. Euro CAD. Okey, Euro CAD tengah melakukan correction. Kita tunggu
manakah level yang menarik? 1, 2, 3. Okey. Itu untuk kita punya, ni kita punya resistance. Tadi kita punya support. Dan kita lihat kepada bentuk ni 3 wave punya correction. 1, 2, 3. Alright. Ni Ramzam, Faizal, Ahmad Shah. So kita tunggu dia buat benda ni dan baru kita check peluang untuk long. Di sekitar sini. Okey. Ni jauh. Bawah sini. 150 pip. Okey. Boleh so dekat sekitar sinilah tempat yang saya nampak macam menarik untuk kita tunggu untuk EuroCAD ni. Okey, EuroCAD. Next apa ada Chef. Chef. CAD Chef. CAD Chef. CAD Chef. Kita try draw. CAD Chef nak cari peluang short. So dia dah turun. Okey, dia dah turun. So kita tengok mana level kita tadi. 1, 2, 3. Support kita. Okey. Kita dah ada support, dah ada tu dan sekarang tak ada apa-apa yang saya nampak. Tak ada apa-apa yang nampak. Okey, melainkan dia buat gini Melainkan dia buat gini. Ni kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3, 4. So kita tarik sekejap. Dia buat gini Okey. Lainkan kalau dia buat gini lah. So perjalanan masih jauh untuk CAD Chef. Okey. Masih jauh lagi apa yang nampak. Maksudnya perjalanan dia untuk sampai ke tempat entry kita jauh sangat. So ini dia apa yang saya nampak lah. Berdasarkan pattern semasa. Ni pun dia dah break ke bawah lagi. Okey. Mungkin CAD Chef tak best. Jauh sangat perjalanan dia. Untuk sampai untuk minggu ni rasa macam dah tamat. Okay, dan next last ada tak? USD Chef. USD Chef. USD Chef. USD Chef kita cek peluang untuk sell. Dah kat bawah sangat lah. Dah kat bawah sangat dah GBP, JPY. GBP, JPY kita dah ada belum? Dah ada. USD Chef dah kat bawah dah. Untuk USD Chef So macam kurang menarik lah untuk USD Chef ni. So kita tunggulah benda lain. Dah kat bawah dah. Kita tunggu dia naik dulu jauh lagi. Okay, dan kita save dulu. Untuk minggu ni punya trade idea. Yang ada peluang yang lain, yang atas ni yang atas ni nampak ada pergerakan yang menarik. Okay, macam mana dengan tu? Boleh Macam mana dengan EA? Sekejap lagi kita masuk. Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tu hanya trade idea, ada 8 trade idea dan setakat ni tak ada satu pun yang ada. Korang boleh tak cari setup yang lebih short term yang selalu ada entry?
Oh. Susahnya permintaan ni. Korang nak selalu yang ada entry ke? Ramzam, Ahmad Syah, Faizal, ada request nak setiap kali webinar ada entry. Kejap, minum kejap. Kenapa tak buy Chef Cat? Dalam MT4 kita ada apa? Syukur. Dalam MT4 kita kan Cat Chef, bukan Chef Cat. Banyak entry tapi ke laut. Okey, kita tengoklah kalau ada nasib. Nanti saya bukakan satu ni. Kita buka MT4 kita. Okey, sebab hari ni kita buka river. Okey, saya sharekan yang live. Yang live lah. Bukan live trade bukan live trade lah. Sebab ini shorter time frame. Ada satu ya tak ya juga. Ada satu kita buat satu je lah Kita try screening yang paling cantik. Kita try hentam. Tengok ada tak yang tu Good. Putih okey background. Masa DC masukkan MACD. Okey, dan ni kalau ada kalau ada selalunya terbuka, kadang-kadang ada. Dan satu lagi kita masukkan pivot. Ni antara yang paling popular lah yang saya gunakan. Okey. Euro AUD. Ramzam suka Euro AUD. Kita tengok kalau ada peluang lah. Divergent nampak dekat sini. Okey, kurang-kurang. Macam-macam ada Kat sini macam ada divergent. Dan kalau sini dia turun sampai bawah sini, harga ni dia turun sampai sini. So korang ada tempat nak buy. Kawasan yang menarik yang korang tunggu untuk buy kat sini lah. Okey. Itu satu. Kena tukar color dulu, nanti tak boleh tekan tak. Pink stop loss. Ni macam jauhnya. Okey. Itu area dia. Tapi kalau dia breakout dia ni, yang ni dia punya tu lah. Kalau dia turun bawah daripada ni, maksudnya yang ini dah cancel. Korang boleh letak, boleh cut loss terus ataupun boleh cut loss terus lah sebab yang ni kalau dia dah break daripada bawah ni. Okay. Ni sekarang korang tunggu dekat area support 1 ataupun support 2. Korang tunggu bentuk divergent macam ni. Macam ni lah. Tunggu lah dekat support 1 di sini ataupun dekat support 2. Okay. Tunggu divergent. Kita letak kat tengah lah. Alright, dan TP dia color hijau. Hijau. Okay. Dan TP dia dekat resistance 1 ataupun 2. Okay, boleh Ni resistance ni macam paling tinggi. Agak sini lah area sini. Agak sini tempat korang nak check peluang entry. Okay, dekat sini korang punya target. Yang ni kat sini korang punya stop loss. Ni time frame F15. Tunggu divergent. Divergent pivot. Sama je. Macam tu kalau ada lah Euro AUD ni. Nanti kita tengok esok macam mana. Esok tak ada. Hari Khamis. Tengok apa hasil dia. Ni main hentam dia main tarik dia. Kau nak pair apa? Pair apa korang nak? Euro USD. Naked. Macam ada divergent macam sekejap saya savekan sekejap satu template. Save template. Pivot.
divergent. Okey. Ni kurang ada lagi, belum ada. So tak ada live. Maksudnya tak ada lah ni. Euro JPY tak ada. Ni mencari. Ni yang malas. Yang saya tak suka mencari. Sebab kita mencari setup. Cari memang jumpa. Kalau cari memang serius jumpa. Saya suka tunggu. Okey. Eurocat. AUD USD. Okey, tak ada Sebab kalau cari memang akan jumpa. Serius. Tak ada yang extreme divergent. Semua dalam keadaan sideways. Eurochef. Sedikit. Okey, USD CAD sebaik tak ada. Sebaik tak ada. Kalau tak, cari tempat entry juga sini. Untuk USD CAD tak ada sekarang. Kalau dia ada tu lain lah. Sekarang tak ada. Tapi kalau di M15 kita dah nampak ada divergent korang boleh tengok di M15. Ni. Okey, nampak ni menaik, yang ni menurun dan kita ada kawasan dia. Ni kalau apa? Hijau. So kita letak TP dulu, TP dekat kawasan support. Okey, dan next ni dah ada ni. Maksudnya dah ada setup. Color apa lah? Entry ni. Dekat sekitar sini lah. Okey, dan stop loss. Korang boleh letak atas ni. Pink. Okey. Dah. Ni ada. Maksudnya kita dah ada divergent. Kita dah ada tempat entry. Kita dah ada tempat TP, kita dah ada tempat stop loss. Okey? Dah ada tempat dia dah hit kawasan resistance 1 dan melakukan penurunan. Sampai tak sampai, yang penting apa yang kita punya konsep, yang kita faham adalah apabila dia dah keluarkan signal divergent, next move dia adalah kemungkinan berlawanan arah. Okey? Ni kita nampak ada divergent dan next move dia dah ke bawah. Tapi kita tak tahu ke bawah ni boleh turun sampai bawah sini ataupun sini sikit dia. Tu kita tak tahu. Okey, boleh ni kita tengoklah nanti kalau ada adalah, kalau tak ada tak adalah. Tengok ada hasil tak. Ada yang minta boleh tak setiap kali webinar ada satu untuk pivot ni. Untuk trade terus. Ni bukan untuk trade terus saya ini kita mencari, tu yang saya kurang sikit tu. Saya suka menunggu. Yang ni kita mencari. So kalau dah mencari memang jumpalah. Boleh faham Okey. Boleh. Jom kita tengok last untuk ni. Ni apa ni? Ni kita punya EA, Euro JPY kita. Dah ada 4 entry buy dan tengah floating $1. Ni floating $4 AUD JPY. Buy juga berapa position 8. Yang ni apa ni? Ni GBP USD tengah floating profit $2, 4 position. Ni GBP JPY 2 position tengah floating positif. Yang ni apa? Euro USD kita tengah floating apa ni? Floating positif untuk Euro USD dan sekarang tengah ada 10 position. Okey. Semalam dah ramai juga yang PM. Siapa-siapa yang nak ni sebagai saja-saja je. Siapa yang nak EA ni boleh PM tepi
Nanti saya akan sharekan. Dekat dia punya cara-cara pasang semua ada. Ini bukan under ni bukan daripada SM. Ni saya bagi saja-saja. Manalah tahu. Mana? Ni ESAT. Ni kat sini. Saja-saja dia bagi Korang boleh test dulu. Kalau contohnya boleh buat profit, boleh lah. Kalau rasa macam tak kena dengan jiwa, tak payah gunakan. Boleh PM dekat Telegram. Okay? Nanti saya akan forward ke. Boleh? Ada yang nak ke? Untuk hari ni, semalam dah tu. Dah bagi, ada dekat 11 orang. Ada ya? Okay, nanti boleh PM. Nanti saya akan sharekan dia punya tu. Okay? Alright, jom kita masuk kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan river. Ada apa-apa soalan tak? Korang type dulu ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa problem dalam trading? Nak EA Azni Nur Ain. Panggil Ain ke apa ni? Lelaki perempuan? Azni Nur Ain. Ain. Ain okey. Ain, okey. Ain, boleh PM dekat Telegram. Ada masuk, first masuk dalam grup Telegram dulu. Okey, dan yang kedua PM personal dekat Telegram dan saya akan forwardkan Excel tadi dan juga EA tadi. Okey, EA tu untuk bulan Ogos punya. So nanti korang test dulu, back test ke, nak buat apa-apa ke. Grup Telegram tak masuk lagi. Nanti saya akan sharekan dekat dalam grup. Sharekan dekat dalam grup. Ni Amin ada? Min ada Min? Okey, nanti Ain, nanti pergi dekat saya punya Facebook Muhammad Helmi Izani dan okey ada Min, try sharekan link Telegram. Kau post dekat wall kau, lepas tu tagkan dengan aku sekali, nanti aku accept. Okey, grup Telegram. Okey. Pergi dekat nama saya Muhammad Helmi Izani, nanti saya nanti ada members tolong sharekan link. Sebab grup tu di-private kan. So kalau korang search memang tak akan jumpa. Cuba tengok link-link kat atas, rasanya ada. Dekat dalam grup tu ada link-link yang diorang minta kan. Rasanya ada. Boleh pakai lagi link tu. Yang dekat public. Cuba cari. Ada lah. Rasanya ada. Okey. Nanti ada member dekat tu Muhammad Helmi Izani. Ambil dia punya nama. Lepas tu tekan link. Masuk grup. Bagi salam ke. Sebab dalam grup tu ada robot. Ada robot jaga. Robot tu kuasam sikit. Dia kick dia kalau orang tu tak bagi salam ke, tak hi ke. Type titik pun dimaafkan. Nanti lepas tu PMP. Nama saya Muhammad Helmi Izani. Okey? Boleh ini? Okey, terima kasih. Sama-sama. Alright, ni jom kita masuk topik kita mengenai dengan Avramis River. Avramis River ni adalah indikator yang diciptakan oleh Avramis. Macam mana nak backtest EA? Okey, nasib baik dah pakai Windows, so kita boleh tunjukkan. Sekejap saya bukakan satu. Tekan ni, korang buka ni kan? Buka apa ni? MT4, tekan Ctrl R. Okey, lepas Ctrl R, korang pergi dekat webinar Ogos yang dapat tu. Lepas tu, korang test lah daripada bila tarikh. Tarikh contohnya pada bulan ni. Bulan ni bulan apa? Julai. Daripada 1 Julai okey sampai current date 28. Okay, jom sekarang kita tekan. Korang akan nampak lah. Ni kita nak buat test maksudnya kita nak buat back test. Maksudnya kita test ke belakang. Adakah EA ni workable ataupun tak? Boleh buat duit ataupun tidak? Ni kita test. Okay, so kita akan nampak price tu berjalan.
kita akan ada masuk topik EA sendiri minggu depan ke 2 minggu lagi. Kita akan masuk topik EA sendiri. Tu kita tengok contoh. Ni contohlah. So kita tengoklah EA ni workable ataupun tak. Benda ni cantik ke tak, buat duit ke tak. Kalau tak buat duit, kita jangan pakai. Kalau buat duit, membantu trading kita, boleh menambah income kita, kita pakai. Okay Min. Nasib baik sempat petik nama. Okay, link dah rasanya dah tu. Dah tu saya approve kejap dekat ni dekat dalam group. Dah dekat Facebook dah boleh tu. Ada member dah sharekan link. Okay. Korang boleh update tu. Okay dah. Ni dah selesai. Maksudnya dah sebulan run. So kita boleh tengok hasil dia. Hasil dia korang boleh tengok kat sini. Ni graf. Ni adalah graf kita punya EA tu run. Alright. So yang ini report dia. Kita total net profit kita dapat adalah dalam $50. So kita punya drawdown kita $36. Okay, maksudnya kita punya rugi. Maksudnya rugi kita paling teruk adalah $36. $3.6 lah. Jangan tengok peratus ni sebab kita main tam kan. Nombor capital kita $1,000. So $36. Okay, berdasarkan tu. Nanti korang boleh main adjust kat situ. Okay, ni $50, $36 kita punya floating. Maksudnya floating paling teruk adalah $36. Tapi kat sini dia rekodkan $31. Okay, $31 kita punya maximum floating. Alright, so kat sini saya dah tolong listkan apa benda yang perlu kita lihat dan kita tengoklah macam mana hasil dia. Kalau benda tu boleh buat duit, kita pakai. Kalau tak, jangan pakai. Okay, boleh tu dia. Control R, nanti akan keluar strategic tester. Korang boleh pakai kat sini. Test lah, main-main dulu. Okay, boleh? Boleh? Okay, cantik. So, itu untuk EA lah dan dah boleh masuk topik kita Okay, topik kita pada hari ini adalah mengenai dengan Abramis River. So Abramis River ni sama je lebih kurang function dia macam Ichimoku yang semalam kita cover. Okay, dalam Ichimoku tu kita menggunakan kaedah sekali pandang kita dah tahu dia trend apa. Sama juga dengan Abramis River ni. Dia punya objektif sama. Sekali pandang kita boleh nampak apakah trend dia sekarang. Okay. Abramis River. Mengenal pasti trend dan support resistance menggunakan Abramis River. Okay. Kita ada berapa muka surat lah? Okay. 16 muka surat. Alright, Abramis River adalah satu alat visual yang boleh memberikan maklumat lanjut tentang sentimen pasaran dan kejelasan trend harga. Ia digunakan untuk sekali imbas je. Kita tengok sekali, kita scan sekali, kita boleh tahu trend tengah buat apa. Okay, ia menyediakan konteks price action dan menunjukkan zone support dan resistance yang boleh kita gunakan untuk follow arah trend. Digunakan bersama-sama teknik ataupun alat teknikal yang lain untuk tujuan pelaksanaan. Kita boleh apply menggunakan teknikal lain untuk support Abramis River ni. Okay, dia sebagai satu visual yang untuk kita lihat trend. Bentuk-bentuk Abramis River adalah macam ni. Dia ada empat river yang kita lihat. Yang pertama adalah Sungai Biru, Blue River yang ini. Brown River yang ni, yang celah-celah ni. Dan satu lagi adalah Gold River, aliran tetangga yang ini. Dan satu lagi adalah White River yang celah ni. Ini kita panggil sebagai White River. Dia sama dia dengan background kita. Ini kita panggil sebagai White River. Okay, yang celah. Kalau siapa background hitam adalah Black River lah. Kat tengah ni. Okay. Yang tengah ni. Dia ada empat sebenarnya. Okey, tafsiran pertama ataupun tafsiran yang kita boleh gunakan untuk melihat Abramis River ni ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah price dengan sungai. Okey, yang itu pertama.
tindakan harga dengan sungai. Okey. Yang kedua adalah persilangan river bersilang macam ni. Yang ketiga adalah slope dia punya kecerunan. Okey, dan yang empat adalah jarak antara river atas dengan river gold ni. Okey, dan support resistance yang berpotensi. Maksudnya kalau price hit kawasan sungai ni, kita panggil sebagai support. Kalau daripada bawah, kita panggil sebagai resistance. Okey? Boleh? Ni dia untuk Abramis River. Untuk uptrend, yang pertama syarat dia adalah pastikan sungai berada di atas, terbalik, pastikan harga berada di atas Blue River. Okey? Blue River adalah indication kepada trend. Dia memberitahu apakah trend sekarang. Okey, kalau harga berada di atas trend bermaksud trend tu dalam keadaan uptrend. Blue River di atas Gold River, itu adalah yang kedua. Itu memberi gambaran trend dalam keadaan uptrend jika Blue River di atas Gold River. Okay, next. Dan semua river berada dalam pergerakan yang menaik kukuh. Maksudnya macam mana pergerakan dia? Tengok dia naik macam ni. Ini gold lah, gold. Kalau korang tengok dekat chart gold, kan kita tambah satu chart gold. Kita masuk naked chart. Saya tak pasti boleh buka ke tak. Custom Abramis River. Bismillahirrahmanirrahim. Teneng. Not authorized. Not authorized memang kau hasam. Ui, dia bagi lah. Okey, cantik. Okey, ni sungai kita. Kita buka view macam ni. Ni kita tengok sungai kita. Sungai kita menunjukkan apa? Tengah dalam keadaan bergembira dia kat sini. Ada hit, ada arrow ni dia menunjukkan apa? Korang boleh take profit dah sebab dia dah sampai ke kawasan support. Okey? Ni korang take profit lah kat sini. Boleh ni bentuk river dia. Ni ada dia tolong screen kan. Korang boleh buka dekat mana, apa time frame buka. M15. Dia dah tekan M15. M15 dia dah menunjukkan signal untuk sell. Signal sell dah Jagi saya tunjukkan macam mana permainan dia. Ni menarik juga river ni. Okey. Sekarang punya dah ada ni dah ada signal. Dekat monthly, weekly, daily, H4 trend menaik. Okey. Di H1 ke bawah trend dah start nak berubah. Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Okey, boleh So jadi kita akan proceed sambung dekat untuk river-river yang lain. Okey. Ni untuk downtrend. Downtrend pun pergerakan sama. Harga berada di bawah Blue River. Blue River berada di bawah Gold River. So itu dalam keadaan downtrend. Okey, dalam keadaan sideways macam ni. So dalam keadaan sideways kita avoid kalau ikut Abramis punya rukun. Tengah market sideways kita tak buat apa-apa langsung. Kita biarkan sahaja. Okey? Boleh? So apa yang kita boleh buat adalah next yang ini. Saya terus buka dekat chart lah. Saya explain dekat chart ni. Ni ada satu contoh, buruk pula. Gini lah. Okey. Macam ni. Pertama adalah kita kenal pasti kepada waktu bila kita nak buy, waktu bila kita nak sell. Okey. Waktu pertama, kita lihat kepada harga. Ini kita tengok harga. Harga berada di bawah sungai. Okey. Sungai biru. Okey, cantik. Sungai biru berada di bawah sungai gold. Okey, cantik. So, dia punya SOP dah ikut. Dan yang kita nak lihat first
time entry adalah, yang ini petanda dia apabila keluar sungai yang kat celah ni, faham tak? White River ni, apabila muncul White River kali pertama, itu memberi petanda price akan melakukan retracement. Okey. Ni. Tengok price melakukan kenaikan. Okey. Ada melakukan kenaikan. Macam tak boleh pula contoh macam ni. Semula saya padam sekejap. Kita lupa ada dekat sini ada pen. Okey. Nampak Bila ada kemunculan yang ini buat kali pertama, so dia memberi apa? Memberi gambaran price akan melakukan retracement. Ni dia dah break out ke bawah. Dia akan melakukan retracement. Dia akan naik sekejap buat kali pertama. Okey? Bila ada muncul benda ni. So nampak price melakukan kenaikan. Cantik memang comel. Okey? Dan next adalah korang nak cari peluang untuk entry. Korang nak entry apabila price sekarang kat mana ni? Dia dekat dalam sungai. Okey? Kita nak cari peluang sell apabila price melakukan ada petunjuk ke bawah. Maksudnya ada candle, contoh ada bearish engulfing ke, ada candle-candle Morubozu yang strong menunjukkan ke bawah selepas dia hit sungai yang kat sini. Okey, selepas dia hit sungai kat sini, lepas tu dia menunjukkan ke bawah, baru kita cari peluang untuk sell. Okey? Boleh tu dia syarat pertama. Syarat pertama adalah kita lihat ini untuk kali pertama. Ni memang cantik ni setup yang paling terbaik. Ni setup pertama. Okey, tapi cuma yang tak biasa adalah time frame dia dekat M15. Time frame dia rendah. Okey? Ni price melakukan correction dah. Price hit sungai dah. Sekarang kita hanya nak tunggu price. Price maksudnya candle lah. Price action yang menunjukkan harga tu nak turun. Tu je yang kita tunggu. Price menunjukkan dia nak turun, baru kita masuk sell. Okey? Selagi dia tak tunjukkan untuk turun, selagi tu kita belum sell lagi. Boleh? Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okey Okey, cantik. Alright. So, yang ini adalah hint pertama untuk kita cari peluang sell ataupun buy. Ni entry pertama lah. So, entry kedua, apabila contoh harga turun, jatuh lagi rendah kan. Korang boleh buat macam ni. Untuk re-entry. Re-entry apabila price, sekejap saya conteng lagi. Ni price naik kan. Okey. Yang sini. Apabila price turun, dia sentuh kepada sungai, inilah tempat korang re-entry. Apabila kita nampak ada candle menaik, candle bullish engulfing menaik, baru kita cari peluang buy lagi. Okey, ada turun lagi dekat sini, kita cari peluang untuk buy lagi. Selagi trend dia menaik, selagi tu kita tunggu dia retrace, kita buy. Tunggu dia retrace, kita buy. Okey, macam ni adalah yang pertama sekali. Ini memang cantik. Ni adalah setup pertama, dia turun, dia break up daripada trend menaik, dia break up, lepas tu dia melakukan retracement dan price dah ada dalam ni, dah sentuh pada sungai, kita menunggu price action sahaja. Ada tak price action yang menunjukkan dia nak ke bawah? Ada je benda tu, baru kita cari peluang untuk sell. Okey? Boleh? Boleh Ada soalan setakat ni? Alright. Itulah dia punya tu Kalau dia sideway kita ada tak? Sideway kejap saya tunjuk sideway. Kalau sideway kita tak buat apa-apa. Sideway. Euro USD sideway kot. Kod lah. Okay, kejap saya buang benda-benda pelik. Tak, dia pun menunjukkan pertukaran trend. Ni menunjukkan pertukaran trend so kita tunggu price melakukan reversal. So lepas tu baru kita cari peluang untuk
turun. Ini untuk cek peluang untuk sell lah. Setakat ni masih lagi dalam keadaan belum ada arah. Kalau dia dah keluar arrow baru cek peluang untuk sell. Okey, boleh Boleh so itu kita tunggu benda tu lah. Ni Euro JPY pun daripada atas, daripada M15 dia menunjukkan penurunan. Okey, apa yang korang boleh nampak adalah yang ini. White river pertama kali muncul, price akan melakukan correction. So dia akan melakukan kenaikan, akan bermain di kawasan sini sebelum dia melakukan penurunan semula. Okey, take note yang tu. Ni untuk Euro JPY. Di time frame yang rendah ni. Nak pakai time frame mana yang paling cantik? Kita boleh cari di time frame H1 ke, H4 ke dan ke atas. M15 kita akan nampak banyak sangat signal. Alright. Di Euro JPY, di H4 dan daily masih lagi dalam keadaan menaik. Di weekly dan monthly masih lagi dalam keadaan sideways. Boleh tak kita gunakan tu sebagai trend? Boleh. Memang dia punya function untuk indikator ni adalah untuk kita lihat trend. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Alright. Tak ada? Okey, ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Boleh PM tepi kalau siapa-siapa yang berminat lah. Tak ada, free je. Tak ada kena bayaran. Tu saja-saja bagi sebagai rakan trader. Kalau rasa membantu, pakai, dan kalau rasa tak okey, simpan. Tu je. Boleh? Okey. Kalau tak ada soalan, kita punya topik dah habis. Kita akan sambung pada hari... Okey, nanti boleh PM Zuli punya webinar dah boleh login rasanya. Dah boleh login. So, esok kita tak ada webinar dan kita akan sambung pada hari Khamis. Kita akan lihat result. Kita punya pattern macam ni tau webinar kita. Hari Isnin dan Selasa, kalau contohnya trade ID tu ada sampai 8. So, hari Isnin 4, hari Selasa 4. Okey, kalau trade ID tu 4, bawah 4, so kita habiskan hari Isnin saja trade ID. Alright. So, lepas tu hari Khamis kita lebih pada tengok result. Tengok jawab, tengok hasil. Dah memukat, kita tengok hasil. Okey, Dungat, boleh PM? Okey, Ramzam, boleh PM So, nanti kita akan tengoklah dekat tu apa hasil. Okey, terima kasih semua. Ramzam, Amin, Ain, thank you. Syukur. William, terima kasih. Boleh PM tepi. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis nanti. Zamrud, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Dan selamat malam. Boleh share EA kat saya. PM tepi, Nizam dekat Telegram. Nanti saya tinggal forward je. Telegram. Telegram senang. Okey, boleh PM. Okey. Okey, terima kasih Syarul Nizam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Bye-bye.